A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'. Yang berbahagia Ustaz Zuramli selaku pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, tak lupakan kepada Umi Dr. Robiah selaku timbalan pengerusi dan seluruh Esko dan Ketua Division dalam Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Sebagai menghormati juga, saya alu-alukan kepada barisan Majlis Tertinggi Majlis Dakwah Negara. Seterusnya pada mereka yang mengikuti kita di FB Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dan sahabat kita yang berada di page saya sendiri, Ustaz Rushdi Ramli Al-Johari, dan kita linkkan banyak juga di page-page yang lain, dan kita harapkan semuanya diberikan kesihatan yang baik pada pagi ini dan seterusnya diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala musibah, terutamanya penularan wabak COVID-19 ini. Alhamdulillah sudah ada trend penurunan dan kita terus berusaha pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus berdoa dan kita terus menjaga SOP. InsyaAllah berita gembira sedikit pada kita. Alhamdulillah Ramadan kali ini kita dah boleh solat tarawih di masjid, di masjid. Kita sedang menunggu kebenaran ataupun perkeliling yang dikeluarkan oleh Selangor, terutamanya oleh JAIS tentang SOP solat tarawih. Wallahu alam, masih belum ada lagi. Tapi secara federalnya ataupun di peringkat federal telah dibenarkan untuk melaksanakan solat tarawih mengikut kapasiti masjid, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah pada pagi ini sampailah giliran saya. Sebelum ni kita telah disajikan dengan barisan para asatiza yang sangat hebat, Ustaz Syed Kadir Al-Jufri,
Ustaz Zuramli, Dr. Robia, Ustaz Muhyiddin, Ustaz Isfadia, Ustaz Jafri, Ustaz Hafiz Mansur semalam, Datuk Seri Mahadi, dan Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari dan ramai ustaz yang memberikan perkongsian ilmu, dan sampailah masa kepada insan kerdil ini untuk membicarakan ataupun berkongsi ilmu sebagai tazkirah. Tazkirah ni peringatan, sebagai peringatan pada kita semua. Dan sebelum kita mula, saya menyeru pada sahabat-sahabat yang di luar sana untuk pertama sekali kita picit button like, kemudian share, dan seterusnya bagi mereka yang masih belum subscribe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara boleh berbuat sekarang, sebab semua rakaman tazkirah pagi yang berlangsung dah beberapa bulan, hampir setahun dah, kita letak di YouTube Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk sebagai rujukan kita ataupun sebagai halua telinga kita, halua telinga untuk memberikan makanan kepada roh kita, memberi makanan kepada roh kita. Sebelum tu juga saya nak ingatkan pada mereka, pada semua, insya-Allah Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara akan menganjurkan suatu malam sejuta munajat, malam sejuta munajat pada 28 Mac ini, malam nisfu Syakban, bermula waktu maghrib. Bagi mereka yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan berminat, kami ajak semua untuk insya-Allah sama-sama pada kami bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala malam nisfu Syakban itu. Mudah-mudahan kita benar-benar bebas daripada COVID-19. Kita minta sungguh-sungguh pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom sama-sama kita bermunajat. Jadi boleh layari www.sejutamunajat.com www.sejutamunajat.com. Jadi ada peluang untuk anda, bukan sekadar kita bermunajat pada Allah, kita berkongsi juga di sudut rezeki. Boleh tuan-tuan sama-sama mendaftar melalui link yang saya bagi tersebut. Ada peluang untuk memenangi package umrah, insya-Allah. Bila dibuka nanti, tuan-tuan dah ada tiket dah untuk ke Mekah dan Madinah untuk melepaskan rindu yang tertahan selama ini, insya-Allah. Dan di samping ada hadiah-hadiah yang menarik kami sediakan oleh pihak penaja, insya-Allah. Okey, bila sebut perkataan nafsu, kita tahu nafsu adalah suatu makhluk yang Allah berikan, Allah letakkan dalam jiwa manusia. Dalam jiwa manusia. Dan kita tahu bagaimana di awal penciptaan nafsu ini. Bila nafsu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditanya, siapa engkau dan siapa aku? Berkatalah nafsu, engkau, aku, wahai Allah. Sombongnya nafsu. Sombongnya nafsu. Dibakar dalam api neraka, diseksa nafsu ini, kemudian dikeluarkan kembali. Bila ditanya soalan, siapa engkau dan siapa aku? Sekali lagi nafsu ini, dia menjawab, engkau, aku, wahai Allah. Lalu disiksa lagi oleh Allah dan dibakar lagi. Dan kali ketiga bila dikeluarkan dan ditanya, wahai nafsu, siapa engkau? Barulah mengaku bahawa aku adalah hamba engkau dan engkau adalah Tuhanku. Jadi kita lihat bagaimana nafsu ini, kalau kita tidak tarbiyah, ataupun kita tidak didik, dia akan menyebabkan kita ini terjerumus ke dalam lembah ataupun ke arah maksiat, Okey. Sebab itu Imam Al-Ghazali dia mengumpamakan nafsu ini dengan dengan kuda liar. Kalau kuda yang telah dilatih, dia akan membawa kita ke arah ke tempat, ke destinasi yang kita inginkan, yang kita mahukan. Kita yang mengarahkan nafsu kita, kita yang mengarahkan kuda kita yang telah ditarbiyah itu ke tempat yang kita mahu. Tetapi kalau nafsu yang tidak ditarbiyah, kata Imam Al-Ghazali, umpama macam kuda liar, kuda yang tidak dilatih, Kita naik je atas kuda tersebut, kudanya dia agresif, boleh menyebabkan kita terhumban jatuh. Boleh terhumban jatuh. Dan kalau dia berjalan, dia akan bawa ke mana kuda tersebut hendak pergi, bukan ke mana destinasi yang kita hendak pergi. Dia akan bawa kita yang mengikuti dia. Kalau dia bawa kita ke lembah hina, kita akan jatuhlah ke lembah hina.
Kalau dia bawa kita masuk dalam semak belukar, kita akan masuk dalam semak belukar. Kalau dia masuk dalam sungai, kita juga akan masuk dalam sungai. Sebab itu, kuda ini perlu dilatih. Barulah memberikan kesenangan pada kita, barulah dia menjadi kenderaan kepada kita, barulah dia memudahkan kita. Tetapi kalau kuda ini tidak dilatih, dia akan menyusahkan kita dan memberi masalah kepada kita. Jadi, satu analogi yang terbaik yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali tentang nafsu ini. Jadi bersempena dengan bulan Ramadan yang bakal tiba ni, bulan Ramadan yang bakal tiba hanya berbaki 26 hari lagi, 26 hari, termasuk hari ini, pejam cilik kita dah masuk bulan Ramadan. Sepatutnya bila kita masuk bulan Ramadan ni ada suatu perasaan yang gembira, yang membuak-buak, rasa cinta yang kembali subur. Kembali subur. Kerana kita akan memasuki suatu bulan yang dipanggil bulan tarbiyah nafsu. Bulan tarbiyah nafsu. Okay. Selain daripada bulan pengampunan yang kita dah pernah bicara sebelum ni, selain daripada bulan ibadah yang kita dah pernah juga bicara dalam part 1, part 2 dan part 3. Ini hari ini part yang kelima tentang Ramadan. Kan? Bulan Ramadan juga adalah bulan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan oleh Allah untuk kita mentarbiah nafsu kita. Mentarbiah nafsu kita. Sebab itu kalau kita rujuk dalam kitab Minhajul Abidin, ada 4 perkara yang menggagalkan hijrah seorang, ataupun 4 perkara yang menyebabkan kita ini gagal dalam perubahan untuk menjadi baik. Yang pertama, kita tahu bahawa kita ni insan. Ini yang menggagalkan kita. Sebab insan ni berasal daripada kalimah nisyan, lupa. Jadi kita ni kalau tidak diberi tazkirah seumpama ini, kita akan terus lupa. Yang kedua, Allah beri kepada kita Al-Quran sebagai zikra. Inna nahnu nazzalna zikra. Sungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikra, peringatan, itu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memeliharanya. Jadi Al-Quran sebagai penggera, sebagai suatu yang ingatkan kita kepada Allah supaya kita jangan terus lalai dengan kenikmatan dunia ini. Okay. Yang kedua yang melalaikan kita sebab kita hidup di dunia. Dunia ini berasal dari kalimah dunun yang bermaksud sementara, dekat. Jadi kalau kita kejar dunia berarti kita kejar yang sifatnya sementara, tak kekal abadi. Sebab itu kita kena kejar akhirat supaya kita kekal abadi, kekal abadi di akhirat. Okay. Dan seterusnya, dunia ini juga terbit daripada perkataan dana atun hina. Kalau kita kejar dunia, berarti kita kejar kehinaan. Itu yang menggagalkan kita selama ini. Kita lebih fokus kepada dunia, kita mencari habuan dunia, sedangkan kita lupa kita akan hidup kekal abadi dalam di alam akhirat nanti, dalam syurga Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Okay, sebab itu kita kena tahu. Okay. Yang ketiga yang menggagalkan kita adalah syaitan. Yang menggagalkan kita adalah syaitan. Syaitan yang selalu membisikkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, yang membisikkan kepada kita ataupun mengajak kita untuk melakukan keburukan. Cuma antara syaitan dengan nafsu ini, syaitan ni kira macam baik sikit lah. Dia bukan nak cakap baik sikit, tak adalah. Memang dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi cara bisikan dia licik berbanding bisikan nafsu. Bisikan nafsu dia agresif. Dia agresif. Okay. Tapi bisikan syaitan dia licik. Dia halus permainan dia. Okay. Macam contohnya kalau kita, syaitan tidak pernah menghalang kita untuk melakukan amal ibadah. Dia kata jangan solat, tak. Dia kata relax lah. Asar tu panjang lagi. Pukul 7 pun masih ada asar lagi. Tak apa, mainlah bola dulu. Mainlah game dulu. Hayallah dengan SMS dulu. Hayallah dengan SMS dulu. SMS WhatsApp dulu. SMS zaman lama. Okey. Okey. Jadi kita hayal tu akhirnya terlepas. Tapi kalau nafsu memang memberikan pada kita, kalau kita memiliki nafsu yang tak baiklah, nafsu dia akan menyebabkan kita ni terus tak nak buat. Itulah bezanya. Dan yang keempat yang kita nak bicara hari ini adalah yang menggagalkan hijrah kita ataupun menggagalkan perubahan kita untuk jadi baik. Datanglah Ramadan macam mana pun, kalau kita tak ambil peluang untuk mentarbiah nafsu ini, kita akan gagal nanti keluar daripada Ramadan sebab kita tak jadikan bulan ini bulan untuk mentarbiah nafsu kita, untuk mentarbiah nafsu kita. Nafsu kita lebih teruk lagi daripada
sebelum masuknya Ramadan. Wallahu alam. Sebab itu bila kita dengar kali tahun ni dibenarkan dah bazar Ramadan beroperasi, kita dah bestnya boleh makan roti john, boleh makan apa lagi, kambing bakar, boleh makan semua. Dalam kepala otak kita dah fikir dah, bazar Ramadan, seronoknya bazar Ramadan kan. Okey, bazar Ramadan membantu usahawan, membantu peniaga-peniaga kecil untuk berniaga, terutamanya untuk menghadapi Aidilfitri kan. Tetapi kita sendiri, sebab itu bazar ni dekat dengan bazir. Jadi bagaimana kita mentarbiah nafsu kita, nafsu makan kita terutamanya, untuk kita masuk dalam bulan Ramadan, masuk Ramadan. Sebab itu kita kena jaga dan kita kena ambil berat tentang bulan Ramadan adalah bulan mentarbiah nafsu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah menggariskan ada 7 tingkatan nafsu. 7 tingkatan nafsu. Okey. Yang pertama, kita tahu bahawa namanya adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Okey. Dan tingkatan kedua, nanti kita perincikan. Tingkatan kedua adalah nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhamah. Yang keempat, nafsul mutmainnah. Ini biasa kita dengar. Yang kelima adalah nafsu radiyah. Yang keenam, nafsu mardiyah. Dan yang ketujuh, yang tertinggi adalah nafsu kamilah. Nafsu kamilah. Apa yang ada dalam nafsu ammarah? Cuba bayangkan. Dan bila kita bicara tentang nafsu ini, nafsu kalau kita rujuk dari sudut bahasa, dia bermaksud al-ashqu. Ashiq. Asyik ni ada 2 dalam bahasa Melayu kita lah. Kita boleh sebut kata asyik. Asyik, dia hayal. Kau ni asyiknya. Asyik menghayati lirik-lirik lagu. Asyik menghayati bait-bait syair. Jadi asyik dia. Asyik ni bermaksud hayal, dibuai. Itu dipanggil asyik. Asyik. Ishq. Dan ishq juga bermaksud rindu. Ishq bermaksud rindu. Okey, tu. Kalau dalam bahasa Melayu yang kita sebut perkataan asyik ni, ASYIK, asyik, kita asyik nak buatlah sokmo-sokmo, ralik, maksudnya macam itulah, asyik. Jadi nafsu ini diterjemahkan ataupun dari sudut bahasa adalah al-ashku. Rindu. Yang kedua al-ashku, asyik, dihayal kan. Tu cuba bayangkan kalau kita memiliki nafsu ammarah yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah selalu menyuruh melakukan kejahatan. Dan bukan sekadar menyuruh buat kejahatan, dalam surah Al-Qiyamah ayat 5 Allah menyebutkan bahawa bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan nafsu ammarah ini dia hendak menyuruh manusia terus-menerus melakukan maksiat. Kan? Itu yang kalau nafsu ammarah. Dan nafsu ammarah apa fungsinya ataupun apa peran, apa matlamat nafsu ammarah ni? Disebut dalam surah Al-Jasiyah ayat 23 Al-Jasiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Kata Allah, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsunya itu menjadi sebagai Tuhan, dan dia disesatkan oleh Allah kerana Allah mengetahui kejahatan hatinya dan kadar kejahatan hatinya. Jadi rupanya nafsu ini dia jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi siapa yang mengambil nafsunya sebagai Tuhan, bagaimana Allah menyesatkan dia. Allah menyesatkan dia. Jadi kalau seorang tu memiliki nafsu ammarah, dia akan rasa asyik bila melakukan kejahatan. Sehingga dia lupa sewaktu dia melakukan kejahatan itu Allah marah pada dia. Okey. Yang kedua, kalau kita bincang adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Tingkatan kedua adalah nafsu lawamah. Disebut dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Nafsu yang maksudnya bila dia melakukan kejahatan,
dia lupa Allah, dia lupa Allah. Tapi bila selepas dia melakukan kejahatan tersebut, timbul penyesalan dalam diri dia. Timbul penyesalan dalam diri dia. Ini dipanggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Banyak di kalangan ni. Cuba bayangkan kalau kita memiliki nafsu lawamah. Ini nafsu yang banyak menipu kita sebenarnya. Banyak menipu kita. Kalau kita memiliki nafsu ini sebelum di dalam bulan Ramadan, dia akan merugikan kita. Dia akan merugikan kita. Kenapa? Dalam bulan Ramadan kita sibuk tidak menambah amal ibadah kita ataupun kita sibuk dengan perkara yang lain, sehingga bila kita keluar daripada Ramadan baru kita Allah menyesalnya, kenapa aku tak sungguh-sungguh dalam Ramadan kali ni, ya Allah, kan? Kenapa aku tak sungguh-sungguh dalam Ramadan? Tapi itulah, dah lepas habis Ramadan baru nak menyesal. Baru nak menyesal. Kalaulah dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemui Ramadan akan datang, insya-Allah. Tapi itulah juga akan berlaku pada Ramadan akan datang kalau dia tetap memiliki nafsu lawamah, nafsu yang mengajak ke arah keburukan, dan selepas daripada melakukan keburukan baru timbul penyesalan. Jadi tetap juga melakukan dosa dan maksiat dalam bulan Ramadan. Bila dah keluar Ramadan baru dia kata, ya Allah, aku dah sia-siakan Ramadan aku kali ini. Doa lagi, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah pertemukan aku Ramadan akan datang, ya Allah. Bila Allah berikan kesempatan untuk masuk lagi dalam bulan Ramadan, dia lupa, dia hayal, dia lalai. Bila dia keluar daripada Ramadan barulah timbul penyesalan. Sebab itu nafsu lawamah ini adalah nafsu yang banyak merosakkan manusia ataupun menipu manusia. Okay? Memperdaya manusia. Kalau nafsu amarah yang kita sebut tadi, dia adalah nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Jahat je, tak pernah ada baik. Tak ada timbul penyesalan pun dalam hati. Tak ada timbul penyesalan pun dalam hatinya. Cuba bayangkan kalau kita bincang tadi nafsu dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, al-ishq, asyik. Jadi kalau dia memiliki nafsu yang jahat, dia lupa semuanya. Dia asyik, dia hayal, dia seronok untuk melakukan kejahatan tersebut. Kalau tak dengki orang lain ni, kan, rasa tak puas. Kalau tak ragut beg tangan orang lain ni, rasa tak puas. Kalau tak beratur beli nombor ekor hari ni, macam ada satu benda yang kurang. Kalau kalau dia tak sakiti orang, tak pukul orang, tak bully orang, hari ni rasa tak puas. Itu maksudnya dia ishq dan rindu untuk melakukan kejahatan tu. Rindu untuk melakukan kejahatan tu. Itu yang pertama. Nafsu lawamah pula, kalau kita memiliki, dia akan memperdayakan kita. Memperdayakan kita. Kita bercita-cita baik, tapi kita hayal, kita lupa. Kita masih lagi ada keinginan untuk buat kejahatan. Cuma penyesalan tu datang kemudian. Jadi penyesalan datang kemudian. Kalau masih kita berada atas muka bumi ini, diberikan usia lagi, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih dipinjamkan lagi kehidupan, masih kalau kita menyesal, alhamdulillah, itu masih lagi kita ada peluang untuk bertaubat. Cuba bayangkan bila Allah dah ambil roh kita, ataupun Allah tidak memberikan lagi pinjaman usia pada kita, ataupun umur pada kita, ataupun kehidupan pada kita. Kita menyesal di akhirat ataupun menyesal dalam alam kubur nanti. Bila dah masuk dalam kubur, barulah menyesal. Ketika itu penyesalan dah tak berguna, kan? Dah tak berguna. Okey. Nafsu yang ketiga dipanggil nafsu mulhamah. Okey. Nafsu mulhamah ni nafsu yang dah nak jadi baik dah. Jadi orang yang berada pada tingkatan ini, apabila hendak melakukan amal kebajikan, terasa berat. Terasa berat. Namun dalam keadaan bermujahadah, dia lawan. Contohnya nak pergi solat tarawih ni, berat rasa pergi solat tarawih, tapi dia fikir solat tarawih lagi best, berjamaah, pahala banyak, pergilah. Akhirnya pergi. Itu nafsu mulhamah. Jadi nafsu ni dah daripada amarah tadi, misal dia dah jadi baik sikit, nak masuk ke nafsu yang baik. Masuk nafsu yang baik. Okey. Jadi kalau nafsu ni, inilah kita punya Allah kayu. Nafsu kita sudah berada pada nafsu yang hampir jadi baik, tapi belum baik lagi, hampir jadi baik. Cuma kadang-kadang kita ini kalah. Kita kadang-kadang kalah.
kita kalah dengan nafsu kita. Kalah dengan nafsu kita. Ditambah oleh bisikan syaitan pula yang sifatnya licik tadi, kita akan kalah dari sudut tu. Okey, terus nafsu mulhamah dipanggil kan, nafsu mulhamah. Seterusnya tingkatan yang terbaik yang kita nak kejar adalah nafsul mutmainnah. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang baik, nafsu yang tenang, mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, dan maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba aku yang beriman yang diberi nikmat oleh Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nafsu yang bawa kita masuk dalam syurga adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang selalu mengajak kita ke arah kebaikan. Nafsu yang selalu mengajak kita ke arah kebaikan. Jadi kalau kita memiliki nafsu mutmainnah dalam bulan Ramadan, masya-Allah, kita asyik nak buat baik je. Kita asyik nak buat baik je. Kita asyik sikit nak baca Quran, sikit nak baca Quran, sikit kita nak solat sunat, solat malam dan sebagainya. Itu kalau kita memiliki nafsu mutmainnah. Sebab itu sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan, kita cuba tarbiyah nafsu kita untuk kita sekurang-kurangnya memiliki nafsu mutmainnah, supaya kita ada rasa keseronokan dalam bulan Ramadan. Tapi tak apa. Kalau kita dah masuk bulan Ramadan, kita cuba tarbiyah nafsu kita. Bagaimana kita nak mentarbiyah nafsu? Antara yang digariskan oleh para ulama adalah membiarkan perut kita kosong. Sebab nafsu akan kalah dengan perut yang kosong. Sebab itulah datangnya Ramadan. Kita kena ambil peluang sungguh-sungguh. Kalau di luar Ramadan, kalau kita nak Allah SWT nak berpuasa agak berat sikit. Sebab lagi-lagi dia sunnah. Dia sunat, dia bukan wajib. Tapi kalau bulan Ramadan wajib. Sebab ketika itu suasana ataupun dipanggil biar persekitaran kita juga berpuasa, jadi kita malu kalau tidak berpuasa. Jadi ambil peluang ni untuk kita mentarbiyah nafsu dengan kita kosongkan perut kita, kita kosongkan perut kita. Perut yang lapar ini, nafsu dia akan terseksa. Jadi nafsu ni dia akan dia akan kalah, dia akan lemah. Tapi kalau nafsu kita, perut kita kenyang, nafsu akan bermaharajalela, kan? Nafsu akan bermaharajalela. Jadi cuba bayangkan kalau kita masuk dalam bulan Ramadan dengan nafsu mutmainnah, kita akan selalu nak buat kebaikan. Kita asyik, kita hayal dengan Ramadan, seronok dengan Ramadan. Bangun malam, solat tarawih, tadarus, sedekah, kan? Kita seronok melakukan kebaikan. Kita seronok melakukan kebaikan. Okay? Tapi perasan tak, kita sebenarnya dalam bulan Ramadan, kita telah melepasi nafsu mutmainnah, kita berada pada tingkatan nafsu yang kelima dah. Nafsu radiyah dipanggil. Nafsu radiyah. Apa yang ada dalam nafsu radiyah ni? Nafsu radiyah, dia akan timbul satu perasaan bila kita memiliki nafsu radiyah, kita menganggap suatu perbuatan yang makruh itu seolah-olah haram bagi diri kita. Dan kita menganggap suatu perbuatan sunnah tu seolah-olah wajib bagi diri kita. Perasan tak kita? Ya. Kita dah sampai tingkatan nafsu yang kelima. Tinggal 2 lagi tingkatan, kita jadi nafsu yang terbaik dah, nafsu kamilah. Tapi agak mustahil lah untuk kita sampai ke nafsu kamilah. Sebab nafsu kamilah ini adalah nafsu para rasul dan para Nabi Allah. Kita manusia yang biasa ni susah nak sampai kepada nafsu kamilah. Tapi kita boleh sampai ke nafsu mardiyah nanti, insyaAllah. Nafsu mardiyah, okay? Cuma kamilah ni agak susah sikit. Tapi kalau tak sampai kamilah pun, kita sampai mardiyah dan radiyah, ini pun dah terbaik dah. Bila kita menganggap suatu perbuatan yang sunat itu macam wajib. Contohnya apa? Contohnya kita solat tarawih tu hukumnya sunnah je. Tapi kalau kita rasa Allah bersalah, rasa macam kita rasa ruginya kalau tak solat tarawih, solat tarawih. Sedangkan dia sunnah. Dia sunnah. Tapi kenapa kita rasa macam rugi, kita rasa macam bersalah sangat kalau kita tak solat tarawih? Rupanya Ramadan telah berjaya mentarbiyah nafsu kita, dan kita pandai ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni dengan perut yang kosong. Kita tambah amal ibadah kita, kan? Tambah amal ibadah kita.
kita sampai satu tahap dipanggil nafsu radiyah, iaitu nafsu yang mengajak, nafsu yang dalam nafsu ini kalau kita melakukan perbuatan yang sunnah itu seolah-olah wajib bagi diri kita. Dan yang keduanya, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang makruh ni seolah-olah haram bagi kita. Apa contohnya? Korek hidung. Korek hidung dalam bulan Ramadan, dia kata makruh. Makruh. Jadi takut sangat nak korek hidung dalam bulan Ramadan. Takut sangat nak korek hidung dalam bulan Ramadan. Makruh macam haram je. Macam ibu-ibu kita ataupun isteri kita masak di dapur, dia nak rasa makanan, kan? Dia rasa ujung lidah je. Sedangkan ujung lidah ni adalah dia rasa manis. Sedangkan dia masak gulai. Dia masak kari. Macam mana rasa masamnya, rasa manis, masinnya. Jadi caranya lah kena masukkan dalam mulut kita. Cuma jangan lepas tekak. Kalau masuk dalam mulut ni untuk merasa makanan tidaklah makruh sebenarnya, tapi kita menganggap dia makruh. Kita dah rasa sikit, okey cukup macam kita terus kumur-kumur air buang, sebab kita tak nak kita tertelan, batal puasa kita nanti. Batal puasa kita. Nampak tingkatan nafsu kita sampai dah radiyah. Kita menganggap satu perbuatan yang makruh itu seolah-olah macam haram bagi diri kita. Haram bagi diri kita. Ada orang yang sampai ke nafsu mardiyah, iaitu kedudukannya ialah mereka redha Allah dan Allah redha ke atas mereka. Kadang ada di kalangan ahli keluarga kita yang Allah jemput pada bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan mungkin kita akan meraung kan, sebab kita berpisah dengan orang yang kita sayang. Tapi bila ibu kita contohnya diambil oleh Allah dalam bulan Ramadan, hati kita boleh terima. Kadang-kadang boleh terkeluar daripada mulut kita, alhamdulillah Allah jemput ibu dalam bulan yang penuh barakah ini. Allah jemput ibu dalam bulan penuh barakah ini, nampak. Sampai tahap tu dia redha pada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa ujian yang Allah berikan kepada dia, dan dirasakan ujian itu satu kemanisan bagi dirinya. Satu kemanisan bagi dirinya. Sebab itu bila dia kadang-kadang dia Allah SWT, kalau kita pergi Mekah contohnya kan, pergi Mekah orang lain demam. Kita tahu demam itu kifarah dosa. Kita pula tak demam-demam. Kita rasa, aku dosa ni Allah tak ampun ke ni? Sebab yang lain semua demam ni, maksudnya semua Allah beri peluang, Allah hapuskan dosa dengan sakit tersebut. Kita tak sakit sampai tahap tu sekali. Kalau kita memiliki nafsu mardiyah, kita akan redha. Redha atas ketentuan. Kita takkan mengeluh. Sebab itu memiliki nafsu mardiyah yang tertinggi. Yang satu tahap lagi sebelum tertinggi yang dipanggil nafsu kamilah. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan pada hari ini, insya-Allah sebagai penutup kepada tazkirah pagi kita pada hari ini, insya-Allah kita akan bertemu nanti untuk siri tazkirah yang lain, Allahumma salli ala Muhammad. Ambillah peluang untuk kita memperbaiki diri. Dalam masa yang sama kita ambil peluang untuk mentarbiyah nafsu kita dalam bulan Ramadan ini. Tadi kita bincang, nafsu kita sebenarnya kita tak perasan telah ditarbiyah melalui Ramadan sampai tingkatan nafsu yang kelima dah, iaitu kita menganggap suatu perbuatan yang sunnah itu seolah-olah wajib bagi diri kita. Kita dah merasai benda itu dalam bulan Ramadan yang sebelum-sebelum ini. Kemudian kita menganggap suatu perbuatan yang makruh itu seolah-olah haram bagi kita. Ia juga kita pernah rasa dalam bulan Ramadan yang sebelum ini. Tetapi malangnya, bila kita keluar daripada Ramadan, tingkatan nafsu kita yang sampai nafsu mardiyah yang kelima tadi terus jatuh menjunam. Mujur dia tersangkut kembali kepada nafsu kita sebelum masuknya Ramadan, iaitu nafsu lawama, yang tadi buat kejahatan, lepas tu nyesal, buat kejahatan, lepas tu nyesal, balik semula ke arah tu. Kita tak cuba tarbiyah nafsu kita secara berterusan. Baik itu puasa 6 tu sebenarnya adalah latihan untuk kita berpuasa di luar Ramadan, untuk kita terus mentarbiyah nafsu dengan berpuasa, mengosongkan perut. Walaupun ketika itu kita diuji dengan kenikmatan, kuih raya, lemang, ketupat, kalau orang Bugis burasak kan, yang sedap, yang rendangnya dengan ayam masak kicap, ayam masak merah, macam-macam juadah keluar, kuih raya keluar dan sebagainya. Tapi kita lawan untuk kita terus merasai bagaimana maksudnya
kita nak mentarbiah nafsu walaupun kita berada di luar Ramadan. Jadi ambil kesempatan insya-Allah untuk itu. Jadi sekali lagi pada sidang penonton yang mengikuti kita di FB Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara dan seluruh FB yang kita linkkan, saya nak menyeru pada tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian untuk kita sama-sama mengambil peluang untuk kita turut serta dalam munajat malam sejuta munajat yang dianjurkan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara yang akan berlangsung pada 28 Mac ini bersempena malam Allahumma salli malam nisfu Sya'ban. Kita akan buat secara live di Zoom dan juga secara live di FB. Jadi siapa yang bukan siapa yang begini, kami mengharapkan, kami menyeru, kami mengajak semua untuk bersama-sama dengan kami Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara untuk turut serta dalam malam sejuta munajat itu, yang kita akan panjatkan doa kita secara beramai-ramai dengan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah segera angkat COVID-19 ini dan seterusnya menjadikan Malaysia ini adalah negara yang aman, yang memiliki pemimpin yang baik dan seterusnya, jadi negara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh daftarkan diri di www.sejutamunajat.com sejutamunajat.com. Juga berpeluang untuk meraih hadiah yang disediakan oleh pihak penaja, iaitu pakej umrah dan juga ada jam tangan buruj, tak silap saya, jam tangan Islamik, jam tangan kiblat, dan juga ada hadiah-hadiah yang lain, hadiah-hadiah yang lain, buku dan sebagainya. Jadi ambil peluang selain pada kita bermunajat, jangan fokus kepada hadiah tersebut. Fokus kepada kita nak betul-betul sungguh-sungguh bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekali itu. Jadi yang masih belum like page Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara boleh berbuat sedemikian, dan juga kita sharekan video ini kepada seluruhnya supaya kita dapat manfaat daripada ilmu yang kita sebarkan. Dan seterusnya bagi mereka yang belum subscribe Allah SWT YouTube Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara boleh buat demikian. InsyaAllah ada kebaikan yang kami sediakan di sana untuk kita semua sebagai tazkirah, peringatan kepada kita, insyaAllah. Jadi cukup sekali itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.